Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Buletin Awani jam ini. Dan semalam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Azrina Uthman Said mencabar agar Parlimen segera dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum PRU ke-15 diadakan. Menurutnya, pelbagai tekanan yang dibuat terhadap UMNO ketika ini termasuk membabitkan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kerana katanya ada pihak yang takut dengan kemarahan parti itu. Dan katanya juga, jika kuasa penukaran peguam negara di tangan Perdana Menteri, mengapa Perdana Menteri tidak menukarkan peguam negara? Dan Azrina mempersoalkan takkan nak tukar peguam negara pun tak boleh. Jadi untuk membincangkan mengenai dengan kenyataan ini dan juga mengenai prinsip pengasingan kuasa, sudah bersedia bersama saya ketika ini Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Terima kasih Faisal sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Pertama sekali kita nak melihat, adakah kenyataan Azalina yang juga merupakan penasihat undang-undang Perdana Menteri ini memberi gambaran yang salah tentang prinsip pengasingan kuasa antara eksekutif dan kehakiman? Baik, terima kasih Nailah dan juga penonton Awani. Saya fikir yang pertama kita tanggapi kenyataan Datuk Seri Azalina ni boleh dikatakan betul, boleh dikatakan salah. Bagi saya betul dari sudut ialah bila mana Datuk Azalina sebut perlu ada keserasian antara peguam negara dan juga Perdana Menteri dalam konteks menasihati perkara berkaitan dengan undang-undang. Tapi saya fikir sebelum kita ingin memberi justifikasi AG itu boleh dilantik oleh Perdana Menteri sesuka hati, kita perlu juga melihat kepada kuasa besar peguam negara yang mana ini yang menimbulkan kerisauan, terutama dalam perkara 145 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan kuasa besar AG dalam aspek untuk memulakan pendakwaan kes-kes jenayah. Jadi itu antara perkara pokok. Kalau peguam negara itu sendiri berkuasa besar untuk memulakan ataupun untuk menghentikan pendakwaan kes-kes jenayah di mahkamah, dalam sesama kuasa untuk melantik peguam negara itu boleh sesuka hati ditukar ataupun dilantik oleh Perdana Menteri, ia akan menimbulkan konflik of interest. Jadi itu perkara utama yang saya fikir perlu kita tackle sebelum memberi kuasa untuk diwenang-wenangkan Perdana Menteri untuk menukar ataupun melantik peguam negara. Itu berhubung pelantikan peguam negara, tapi pada masa yang sama kita nak lihat juga semalam Bersih mengeluarkan kenyataan menegaskan keperluan untuk Perdana Menteri melakukan beberapa reformasi, antaranya seperti mengasingkan pelantikan pendakwa raya daripada pejabat peguam negara. Jadi tadi berhubung dengan pelantikan peguam negara, tetapi kita tahu ini juga berkait rapat dengan pemilihan pendakwa raya. Boleh Faisal tolong terangkan sedikit mengenai dengan proses pelantikan ini? Baik, terdahulu selain daripada perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, Seksyen 376 Kanun Acara Jenayah ataupun Criminal Procedure Code memang menjelaskan kuasa peguam negara sebagai kuasa tunggal, pemusatan kuasa untuk menentukan pendakwaan. Jadi sebenarnya memang sudah tiba masanya untuk kuasa ini diasingkan, bermaksud kepala ataupun ketua kepada pendakwaan kes-kes jenayah untuk menghentikan, menarik balik ataupun untuk memulakan pendakwaan di mahkamah itu harus diberikan kepada pendakwa raya sebagai satu institusi khas, bukan lagi di bawah takluk kuasa peguam negara. Dan dalam konteks ini kita boleh lihat banyak model yang boleh kita perhalusi kesesuaiannya. Seperti contoh, kalau saya nak ambil contoh di UK. Di UK ini AG kuasanya ialah seperti menteri. Sebab kita faham seperti mana juga yang disebut oleh Datuk Azalina, AG ini tanggungjawabnya ialah untuk menasihati Perdana Menteri berkaitan undang-undang. Jadi sebenarnya dia agak overlap dengan Menteri Undang-Undang dari segi kuasanya. Terutama berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan tuntutan antarabangsa. Kalau kita lihat tuntutan Sulu dijawab bukan oleh AG tapi dijawab oleh Datuk Seri Wan Junaidi. Jadi ada overlap di situ. Jadi kalau di UK pengamalannya ialah AG itu ialah seperti Menteri Undang-Undang. Dalam masa yang sama, AG juga bertanggungjawab untuk membentangkan dan menjawab isu-isu berkaitan dengan pendakwaan di Parlimen. Jadi uh, selain daripada pengasingan, bagi kita perlu juga ada accountability. Bermaksud sebarang kes penawan kalau ingin disoal balas di Parlimen, wajib diberikan ruang yang luas supaya pihak penawaan, ketua kepada penawaan ini bertanggungjawab untuk menjawab isu-isu ini di Parlimen. Jadi melihat kepada proses sedia ada, wajarkah proses pemilihan peguam negara ini bukan saja bergantung kepada
kuasa Perdana Menteri. Sebaliknya juga melibatkan suara cabang lain, suara pihak lain dan mungkin melalui cara yang lebih demokratik. Ya, kalau peguam negara itu masih lagi tidak diasingkan kuasa penakwaan, sudah tentu perlu ada reformasi dari segi pemilihan peguam negara. Tapi kalau pemisahan itu berlaku, bermaksud ketua kepada pendakwa jenayah itu tidak lagi diletak di bawah kuasa peguam negara, maka boleh kita fahami peguam negara yang bertanggungjawab untuk menasihati Perdana Menteri dalam aspek akta, penggubalan undang-undang, tuntutan antarabangsa, boleh diadakan ruang kecil supaya Perdana Menteri berhak untuk menasihati Yang di-Tuan Agong untuk melantik peguam negara. Tapi bagi pandangan saya, perkara yang lebih utama ialah harus diselesaikan pengasingan kuasa itu jauh lebih baik. Sebab kalau kita lihat dalam konteks isu politik hari ini, banyak isu-isu yang dipertikaikan oleh rakyat. Kalau kita lihat dalam dekad-dekad ini, zaman Pakatan Harapan ataupun zaman Perikatan Nasional ataupun zaman hari ini, kita lihat kes-kes mahkamah ini tanpa difahami dengan lebih jelas, mengapa kes-kes ini kadang-kadang ditarik balik, didakwa semula. Ini yang menjadi penyebab kenapa bagi kita perlu ada suatu kuasa khas pendakwaan itu bukan lagi di bawah kuasa eksekutif Perdana Menteri. Pada masa yang sama, sekiranya pengasingan kuasa antara cabang-cabang ini tidak jelas, apa risiko yang boleh berlaku seperti yang Faisal ceritakan tadi, ada risiko conflict of interest. Boleh Faisal terangkan lebih lanjut? Baik, kalau kita lihat ya, kes jenayah ini kes yang besar. Kita faham dalam konteks rule of law, kita setiap kali bulan kemerdekaan Hari Malaysia kita baca prinsip rukun negara, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang itu antara elemennya ialah supremacy of the law. Semua orang equal before the law. Semua orang yang melakukan jenayah, sama ada orang politik, menteri, ataupun mana-mana pun, kalau melakukan jenayah wajib untuk diambil tindakan. Tapi dalam konteks ini, suatu bagi kita untuk mengelakkan berlakunya konflik of interest. Sebab dalam konteks hari ini, mana-mana kes jenayah yang berlaku, kuasa tunggal terletak di tangan peguam negara. Walaupun laporan polis telah pun dibuat, ini proses undang-undang walaupun laporan polis sudah dibuat, pihak polis, pihak investigation officer IO telah pun membuka kertas siasatan, telah pun membuat investigation paper, tapi akhirnya laporan-laporan tersebut, kertas siasatan diberikan kepada AG, AG lah yang menentukan untuk dibawa ataupun tidak. Jadi ini kuasa tunggal yang begitu besar yang sudah pasti dikhawatiri akan berlakunya konflik of interest kalau kuasa AG yang besar ini lantikannya diberikan kepada Perdana Menteri dalam Kada 40 Parlimen Persekutuan menasihati Yang di-Tuan Agong untuk melantik AG. Jadi perlunya pengasingan supaya tidak ada kuasa besar, absolute power corrupt absolutely. Tetapi selain daripada proses tersebut, iaitu kuasa Yang di-Pertuan Agong yang dinasihati oleh Perdana Menteri, itu mungkin menunjukkan ada kebenaran pada kenyataan Datuk Seri Azalina, iaitu ada bidang kuasa Perdana Menteri untuk memilih seorang peguam negara. Tetapi selain itu, apa sebenarnya kriteria yang perlu ada dalam memilih seorang peguam negara? Saya tidak menemui kriteria-kriteria khas untuk lantikan peguam negara. Mungkin kriteria umum, tidak pernah convicted dalam kes jenayah. Itu mungkin kriteria-kriteria umum seperti mana pejabat awam. Tapi kriteria khusus itu mungkin bagi saya tidak dipaparkan dengan jelas dan akhirnya ia tertakluk kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong atau nasihat Perdana Menteri dan kita perlu jelas memang benar Yang di-Pertuan Agong ada kuasa tertentu untuk melakukan sesuatu tindakan tanpa nasihat Perdana Menteri, tapi limit kepada 3 perkara antaranya termasuk membubarkan parlimen. Itu kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong tanpa perlu menerima nasihat Perdana Menteri. Tapi dalam aspek-aspek lain selain daripada pembubaran parlimen dan juga perkara lain di bawah Parlimen Persekutuan, ia tertakluk di bawah perkara 40, iaitu perlu mengikut nasihat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, terima kasih. Itu tadi Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden AB, mengulas mengenai kenyataan yang dibuat semalam mengenai dengan bidang kuasa Perdana Menteri untuk memilih peguam negara. Dan banyak lagi laporan dalam Buletin Awani jam ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.